Lalu aku pun berkata, siapa? Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku benar-benar tidak akan menyampaikan lagi kepada baginda sebarang kata-kata buruk yang diucapkan di belakang baginda selepas kali ini. Masya Allah, subhanallah. Daripada hadis ini, tuan-puan sekalian, kita boleh belajar. Bukan semua perkara kita perlu sampaikan, tuan-puan sekalian. Ada orang mengata kepada suami kita. Contohnya lah, kita ni pun nak jujur. Bang, saya nak cakap sikit. Orang yang awak belanja makan tu, dia pernah cakap buruk di belakang awak. Tak perlu, tuan-puan sekalian. Kalau tak ada kebaikan, tak ada apa-apa, tak perlu cakap. Suami pun, kalaulah adalah mak suami tu cakap sesuatu pasal isteri, tak perlu cakap, tuan-puan sekalian. Yang abang nak cakap sikit ni, abang nak cakap tujuannya supaya sayang berhati-hati. Hari tu kan sayang balik, sayang duduk dalam bilik banyak. Jadi mak tu kat dapur ada cakap buruk pasal sayang. Abang cakap ni sebab supaya beringat lah, jangan sampai. Tuan-puan sekalian, dia cerita detail lah pula apa yang mak tu cakap pada menantu perempuan ni. Agak-agak menantu perempuan ni dia positif ke jadi negatif, tuan-puan sekalian. Mungkin suami kata, be positif, okay, be positif. Mungkin jadi negatif lah, tuan-puan sekalian. Sampai hati mak cakap macam tu, orang duduk dalam bilik bukan saja-saja gini, tak nak balik dari rumah abang. Padahal memang ada salahnya isteri tu. Cumanya nak sebut, tuan-puan sekalian, bertapislah kita kalau nak menyampaikan berita. Sahabat Nabi ni pun serik, dia kata selepas itu aku benar-benar tidak akan menyampaikan lagi apa-apa kata buruk, caci, nista yang di belakang Nabi SAW. Masya Allah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Tetapi kenapa Allah izinkan perkara ini berlaku di kalangan para sahabat? Bila seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, kita tahu orang yang soleh. Dia dengar sesuatu perkara yang buruk di belakang Rasulullah, bercakap tentang Rasulullah. Dia kata, aku akan sampaikan kepada Nabi. Kalau kita fikir Ibnu Mas'ud ni menyampaikan. Ataupun istilahnya an-namimah, pengadu domba. Tetapi apa yang Ibnu Mas'ud sampaikan ini bukanlah pengadu domba. Bukan kita boleh kata Ibnu Mas'ud ni adu domba. Oh, nak suruh Nabi benci orang tu, Ibnu Mas'ud pergi sampaikan. Tidak. Allah izinkan perkara ini berlaku untuk kita dapat banyak manfaat ataupun pengajaran daripada peristiwa ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Sehingga kan Nabi memberi kita penjelasan. Tidak ada yang lebih adil melainkan Allah dan Rasulnya. Dan sebenarnya dalam perang Hunain ni, tuan-puan sekalian, ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW. Di sebalik kata tak adil itu tersingkap kebijaksanaan Nabi. Kenapa Nabi bagi lebih kepada Aqra, Nabi lebih kepada Uyainah sampai 100 ekor, dan Nabi bagi lebih kepada pembesar, Nabi bagi lebih kepada orang-orang yang ada kedudukan. Kenapa? Di situlah para ulama kaji, kenapa pembagian harta rampasan perang Nabi bagi lebih kepada mereka-mereka ini. Masya Allah. Sebab itu bila sebut istilah adil, tuan-puan sekalian, adil itu berbeza. Kalau kita nak bagi adil, contohnya seorang suami, ada isteri 4. Apa maksud adil, tuan-puan sekalian? Adakah kena bagi sama jumlah 1000? Sedangkan contohnya isteri pertama ada 8 orang, isteri yang keempat baru seorang anak. Adakah adil kalau bagi sama rata 1000 semua? Tidak adil, tuan-puan sekalian. Adil membawa maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Sama juga, tuan-puan sekalian, wajib kita berlaku adil. Contoh bila anak kita bergaduh. Sebab itu, tuan-puan sekalian, di sana ada hadis Nabi SAW. Mengadili 2 orang yang bergaduh, yang bertengkar, yang bertelaga itu, Nabi kata sedekah, tuan-puan sekalian. Sedekah. Dapat pahala sedekah. Kita duduk kat rumah ni kan, anak saya 7 orang pun selalu bergaduh. Bukan tak bergaduh, nama pun budak-budak. Tapi ibu bapa tolong bersikap adil. Jangan asyik bergaduh abang dengan adik, mesti abang je yang salah. Yang dicubit, yang dimarah, tu kenapa tu? Mengalah je lah. Padahalnya ibu bapa ni yang malas nak mengadili. Akhirnya si adik rasa sentiasa betul dan apa yang dia buat tak pernah salah. Si abang boleh jadi rasa dendam kepada si adik kerana sebab adik dia kena marah dan dituduh sebagai cemburu, ira hati, tak nak mengalah dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya bagi contoh kecil. Saya bagi contoh yang selalu berlaku dalam rumah tangga. Berlaku di kalangan anak-anak. Saya kalau dengar anak-anak bergaduh, memang saya akan panggil diadili, dihakimi, kena dengar. Umi nak tahu bergaduh pasal apa? Okey, yang pertama cakap. Yang ni dia cakap,
Daripada cerita tu, kadang-kadang memang kita boleh tahu yang memang bukan kakak dengan abang yang salah, adik yang salah. Walaupun adik tu masih kecil tapi dia dah boleh berfikir, dia tahu benda yang dia buat salah. Lalu kita cakap elok-elok, sekarang minta maaf. Dan janji tak nak ulang lagi, minta maaf. Sekian kita sebut begitu. Kalau kakak abang salah pun sama kejadiannya. Kadang-kadang itu saya sendirilah mengadili itu dilihat oleh semua anak-anak yang lain. Kalau kita kata malukan anak-anak tu depan anak lain, tak. Saya adili supaya anak-anak lain belajar. Apa yang salah, apa yang betul, apa yang tak boleh dibuat. Masya Allah. Jika kesalahan itu besar, melibatkan dosa. Contoh mengejek. Saya sebut mengejek itu dosa. Sebab bila mengejek itu, ia menghina. Bila menghina, kalau melibatkan anggota badan, saya kata kamu telah buat dosa besar, iaitu menghina ciptaan Allah. Adakah kita menghina Allah? Jadi kalau menghina tu dosa besar. Apa-apa yang melibatkan dosa besar, perlu dihukum dengan agak berat. Dan juga disusuli dengan permohonan maaf. Tetapi bukan dibuat dalam keadaan marah. Ini kita kadang tu tanpa sengaja tak berlaku adil dengan anak-anak. Apa yang kita buat? Semua kena cubit. Umi dah cakap, kalau ada seorang nangis, semua kena. Nanti akan berlaku dendam dan terlampau marah pada seorang. Sebab engkau lah aku kena. Sebab engkau lah gini. Kau selalu gini. Tak boleh tuan-puan sekalian. Apa yang berlaku dalam rumah kita, terutamanya berkaitan anak, kadang-kadang puncanya disebabkan kita tidak berlaku adil terhadap anak. Anak ada yang rasa dia tak disayangi. Anak ada rasa saling membenci, saling bermusuh. Esok bila dia dah besar, tiba masa dia dah besar, dia dah boleh menjawab. Kan, subhanallah, dengan mak tu sakit, minta balik lah. Mak telefon lah anak kesayangan mak tu. Kenapa mak telefon saya? Ya Allah, dia boleh jawab macam tu tuan-puan sekalian. Mungkin kadang tu dia boleh cakap pada adik tu. Kau lah, kau kan anak kesayangan mak. Aku ni daripada kecil lagi, mak ni. Dia ungkit balik. Rupanya apa yang berlaku ketika kecil itu menjadi satu ingatan yang kekal. Sebab ia memberi bekas yang dalam. Ada yang kata, Ustazah macam mana? Saya memang selalu macam tu sebab saya malah nak layan. Saya macam berlaku je gaduh apa semua. Saya nak settle cepat. Jadi saya marah-marah. Saya rotan je semua. Saya kata seorang buat semua kena. Saya kata apa yang boleh dibuat, tuan-puan sekalian, minta maaf. Terangkan betul-betul dan akui pada anak-anak. Selama ini apa yang Umi buat salah. Umi sebenarnya tak boleh pukul semua. Jangan ulang apa yang Umi buat ni. Umi buat salah dan Umi dah belajar daripada kesilapan Umi tu. Umi minta maaf dan Umi takkan buat macam tu lagi. Maaf ya. Bila kita minta maaf dan akui, benda tu akan delete. Delete tuan-puan sekalian. Kalau tak, benda tu akan selalu bermain dalam fikiran sampai ke besar. Saya pun melakukan banyak kesilapan dalam mendidik anak. Tetapi ia bukan jadi sebab untuk kita kekal dalam kesilapan dengan mempertahankan Umi lebih tahu. Kan? Umi yang melahirkan kamu. Umi tahu perangai ni macam mana ni. Umi boleh baca lah apa yang dalam hati tu. Kan? Umi yang mengandung melahirkan kamu. Gini. Tuan-puan sekalian. Berhenti meletakkan hujah kita seolahnya kita sentiasa benar. Anak sentiasa berubah. Jangan disebabkan kita, anak berhenti untuk berubah. Disebabkan kita sedang membentuk anak yang derhaka. Na'udzubillah min zalik. Maaf ya, saya sebut pasal adil sebab hadis Nabi ni, pasal adil. Dan saya teringat hadis Nabi yang sahih yang mana Nabi sebut, kamu mendamaikan dua orang yang bertelingkah. Itu diberi pahala sedekah. Kalau hari ni, lepas ni, 10 kali anak kita bergaduh, Allah nak beri kita peluang 10 kali pahala sedekah. Dengar bergaduh, adili. Sebab itu bila kita dengar adik-beradik bergaduh ke apa, jangan dengar sebelah pihak. Siapa yang dengar sebelah pihak, dia tidak berlaku adil, dia berlaku zalim. Zalim itu satu dosa yang besar. Itu saya bagi contoh dan kaitkan relate ya, sebab hadis Nabi ni berkenaan dengan adil.